Sekali lagi alhamdulillah pada hari ini jadi hadiri dan juga undangan oleh CEO Paris kita, Ustaz Ahmad Paris Tujuki, Tuan Guru. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wal naqdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Telah memfardu, telah mewajib oleh Tuhan engkau akan bahwasanya jangan engkau menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan dua ibu bapa kamu, dengan orang tua kamu hendaklah kamu berbuat baik. Maka jika sampai kedua atau salah satu daripada keduanya pada umur yang sangat tua, maka jangan kamu merhati mereka dan jangan kamu mengatakan kepada mereka, bahkan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang mulia. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari Jumat Sayyidul Ayyam dulu setelah hari ini kita diberi ruang untuk berhimpun pada hari Jumat bagi aktiviti fardu kita, yaitu menunaikan sembahyang Jumat. Itu aktiviti tarbiyah untuk kita menghadapi pada hari akhirat yang bermahsyar. Karena pada hari akhirat jadi misalnya kala yang kedua, manusia ini dihukum lama, ada penjarakan sosial kecil. Waktu itu ada COVID adalah misalnya kala yang kedua itu COVID adalah manusia itu dipilih-pilih. Nah, maka dinamakan hari pada kebangkitan tersebut, bangkit manusia di kubur masing-masing. Kami yaumul jam'i, hari dihukum yaumul jam'i, nah hari dihukum. Maka karena itulah di kaum Islam ini ditarbiyah oleh Allah Taala. Nah, tiap itu ditarbiyah untuk dihukum jam'i, lima untuk ditiup sangkakala yang kedua. Nah, orang-orang yang tidak melalui proses tarbiyah hari Jumaat ni dia terkejut. Nah, terkejut. Mana? Dalam Quran Allah Taala sebut kan? Dalam surah Yasin.
Nah, qalu man ba'athana min marqadina. Nah, dalam surah Yasin gitu kalau tak silap. Nah, qalu berkata orang-orang yang dibangkit daripada kubur, man ba'athana min marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat ketiduran kami? Ini tempat liang lahat tu dipanggil tempat ketiduran kami. Nah, man ba'athana min marqadina. Siapa bangkit kami daripada tempat ketiduran kami? Nah, tak tahu siapa. Berat kan? Ini Allah, ada hak lain dah. Sebab itulah kita ni ditarbiah oleh Allah Ta'ala-nya, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur sehinggalah kita tidur balik, mulut kita tak berhenti daripada menyebut Allah, nama Allah. Bangun tidur mana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Celak-celak mata juga, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bukan celak mata juga, sakit perut. Nak berok, ya. Dah. Celak mata mula-mula sekali tu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Diajar lidah ni supaya sebut nama Allah, hati itu tahu ingat pada Allah Ta'ala. Hubungan dengan Allah Ta'ala tu tak nak putus. Hingga kita tidur balik malam ni. Bangun pagi tadi, alhamdulillahilladzi ahyana, nak tidur balik kat nyenggeng tak tubuh tu kan, bismillah wada'tu jambi bismikallahumma ahya wa ada. Dia ajar kita tu senantiasa lidahnya banyak menyebut nama Allah supaya hati senantiasa ingat pada Allah. Lidah sebut banyak nama Allah, zikrullah, hati senantiasa ingat pada Allah. Itu tujuannya. Tujuan mulut untuk sebut nama Allah banyak-banyak supaya hati itu ingat sokmo-sokmo, ingat senantiasa. Ada. Jadi kalau kita tak sebut, susah, payah nak ingat. Payah nak ingat. Mereka benda berbetulan muafakat dengan nafsu kita. Macam kita nak makan nasi, tak kena sebut nasi. Memang dia lapar juga. Ingat selalu ke nasi tu, lari selalu ke cari nasi. Tak perlu zikir nasi. Nak ingat ke nasi, takut lupa. Dah tak lupa tu kerana apa? Hal tu berbetulan muafakat dengan syahwat nafsu kita. Tapi ingat pada Allah, ingat pada akhirat, ingat ni tak muafakat dengan nafsu ni. Tak berbetulan dengan nafsu, tidak muafakat dengan nafsu. Oleh kerana itu perlu kepada mujahadah. Nah, bukan mung jauh dah, itu lain. Mung jauh dah dengan masjid. Nah, jauh dah dengan majlis ilmu. Itu tak jadi tu. Kena mujahadah. Apa? Bersungguh-sungguh. Arti mujahadah jid wal ijtihad. Nah, itu makna mujahadah. Tu bersisi, kalau bahasa orang Kelantan ni, bersisi lengan bercawak kotak. Mana kinayah daripada bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Apa? Bersungguh-sungguh untuk mendapat keredaan Allah, untuk diterima oleh Allah, untuk menjadi hamba kepada Allah, untuk sampai hati kita kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bermujahadah di jalan kami, maka kami tunjuki jalan kami, dan kami mempersampaikan dia kepada kami. Itu sampai hati kepada Allah. Walaupun tubuh ni duduk bersama dengan makhluk, tapi hati dia nafas demi nafas tidak putus ingatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena segala maujudat yang ada ni, baik kipas musim, orang berjalan, apa sahaja yang berada di depan mata kita sekarang ni ialah signboard Allah Ta'ala, papan tanda Allah Ta'ala, signboard Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sanurihim ayatina fil afaq. Selagi kami perlihatkan kepada mereka itu manusia
di ufuk-ufuk, di hujung-hujung nak mata memandang apa saja kita pandang, bahwasanya itu ialah simbol Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq. Selagi kami akan perlihatkan kepada mereka itu manusia ayat-ayat kami, simbol-simbol kami, tanda-tanda kami daripada setiap pelusuk, setiap ufuk yang dia lihat. Nah itu. Tapi oleh kerana kita orang yang kurang mengerti, tengok tanda Allah Ta'ala ayatina, Allah Ta'ala kata ayat kami itu ayatullah. Ayat Allah Ta'ala ini ada dua. Ayatullah Qur'aniyah. Satu. Kalau kita duk baca ni, ayat Qur'an ni ayat Allah Ta'ala ke ayat Qur'an. Itu kena baca, kena tadabbur, kena tatbik. Nah, itu dipanggil ayat Allah Ta'ala Qur'an. Yang keduanya ayatullah kauniyah. Ayat Allah Ta'ala bahasa kaun, kejadian alam. Ini pun ayat Allah Ta'ala. Ayat Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang mengerti, dia pandai membaca, maka dia dapat ingat pada Allah. Tengok simbol Tuhan, ingat pada Allah. Tengok makhluk, ingat ke Tuhan. Gitu. Tengok makhluk, ingat ke Tuhan. Seperti kala-kala orang tasawuf kan? Ya tahu kan? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah fih. Tidak aku melihat akan sesuatu daripada makhluk, melainkan aku lihat Allah padanya. Apa maksud? Nah, itu bukan makna Allah duduk dalam sesuatu, itu bukan. Ra'a yang pertama tu dia panggil ra'a basar, melihat dengan mata kepala. Nah, ra'a yang kedua tu bukan ra'a basar, tapi basirah. Itu dengan mata hati. Jadi tidaklah mata kepala aku melihat akan sesuatu daripada makhluk, mata hati aku ingat pada Allah. Itu orang tinggi-tinggi. Nah, itu. Kenapa? Tadi sanurihim ayatina fil afaq. Selagi kami perlihatkan ayat-ayat kami, simbol-simbol kami. For orang tak pandai baca. Nah, orang buta huruf. Dia tengok simbol-simbol tepi jalan yang JKR letak ni, tak ada manfaat bagi dia. Dia tak pandai baca. Tengok bodoh gitulah. Nah, tengok bodoh gitu. Ni bahaya. Kalau kita tak pandai tengok simbol. Tengok tapi tak pandai baca. Nah, tak mengerti. Nah, nak pergi ke mana? Nak pergi ke Kelantan tu. Start kereta daripada KL Lumpur ni, nak pergi ke Kelantan, rupa-rupa sampai ke Bangkok. Nah, turu-turu tak ada engau, assalamualaikum, apa khabar ada. Semua sawadikap. Kata gua bahasa lain sangat ni. Nah, saya nak pergi ke Kelantan. Ini Bangkok. Oh, jauh sangat. Lepas awak tak baca simbol. Tengok tapi tak pandai baca. Sesat jalan. Sama kita hidup di dunia ni, tengok saja simbol Tuhan. Mana tanda-tanda Allah Ta'ala buat ni, makhluk Allah Ta'ala buat ni, tanda-tanda Allah Ta'ala. Tapi kita tak pandai baca. Maka sesatlah jalan kita. Nah, wa man ya'radu an dzikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Mana-mana orang yang berpaling daripada mengingati aku, kata Allah, maka hidup dia seumpama bangkai. Wa yauma yahsyaruhum yaumal qiyamati a'ma, maka dia dihimpun akhirat kelak dalam keadaan buta apa tu? Buta mata kepala. Tu. Kenapa? Karena Tuhan kata afaman kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Mana-mana orang yang buta di sini, hadhihi ay hadhihi dunya a'ma. Mana buta situ, buta apa tu? Buta mata hati. Di dunia ni mata kepala kita tu tak buta, celek. Boleh tengok segala benda. Tapi mata hati kita yang buta. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka nanti akhiratnya buta. Buta apa tu pula akhirat? Buta mata kepala. Jadi dunia ni kalau buta mata kepala, tidaklah tersangat bimbang. Bahkan kadang-kadang ada keistimewaan pula. Ada kad OKU, ada tempat parking OKU. Nah, kalau orang-orang yang bersimpati tolong pimpin nak melintah jalan,
sekarang ni kalau buta mata kepala di dunia, tidaklah bersangatan teruk. Ada ujian. Ada orang buta mata kepala di dunia ni, hebat di akhirat. Betul? Nah, hafal Quran, dia tak tengok maksiat. Hati dia bersih. Bukan macam kita tengok segala benda. Nah, tengok maksiat tu, tengok maksiat ni. Tu pun tak berkelip. Dia kata takut berkelip ke berdosa pula. Kalau tengok sekali lagi, jangan berkelip. Tengok. Sebab Nabi kata, an-nazratul ula ilaika, wan-nazratul thaniya alaika. Dia kata, pandangan pertama tu free untukmu. Kita tengok orang tina comel dia kata kan. Tengok mak kelip. Comel juga. Tengok sekali lagi. Tu pandangan yang kedua berdosa. Pandangan pertama tertengok tadi tak berdosa. Ada juga orang kata, tengok jangan kelip. Kalau kelip ni berdosa lah. Tengok. Itu mengarut tu. Nah, tu kita tu orang jelek mata kepala di dunia ni memanglah. Susah. Hati kita tu susah. Tengok tu nak, tengok ni berbekas dalam hati. Innal abda idza akhta'a nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya seorang hamba bila mengerjalah ia seorang hamba itu akan dosa, maka dititik oleh Allah Ta'ala dalam hatinya titik hitam. Nah, bukan habbatus sauda, nuktatus sauda. Habbatus sauda tak apa. Nah, obat ni nuktatus sauda, titik hitam. Daripada apa kau titik hitam tersebut? Dukhan hakikat. Asak hakikat. Asaknya asak maknawi, bukan asak hissi. Kalau orang dia isap akak tu asak hissi. Tu bahaya nisbahnya di dunia ni lah. Nah, tapi bila akhirat tak ada dah penyakit tu. Penyakit jatuh sombak, darah tinggi, kecil manis tak ada habis dah. Dengan mati habis tak ada. Corona, covid tak ada. Bila mati tak ada. Lepas tu penyakit apa ada? Ni, penyakit hati. Penyakit jiwa. Penyakit roh. Kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan hanya mengajar akhlak yang mulia, tapi menyempurnakan akhlak yang mulia. Tu kira-kira ada beza tak? Ada beza? Nah, ada beza. Kita bersalam dengan orang tua kita. Nah, salam dua-dua belah tangan macam ni. Ya baguslah tu. Kita bersalam dengan tua kita. Tapi tidak orang panggil benar-benar beradab dengan orang tua kita kalau kita tidak mencium tangannya. Hatta mencium kakinya. Nah, cium kaki tu bukan sujud, cium. Kena faham? Setengah-setengah orang ingat kau sujud kau orang tua. Dah, bukan sujud, cium kaki. Kaki siapa yang patut kita cium? Orang tua kita. Sebab tajuk khutbah hari ni orang tua, hormati orang tua. Sini. Amak kata memang hak mari masjid ni orang tua belaka. Jagalah hak mudanya, ni ada hak muda, ambil sore, pelajar pondok ambil sore. Hak ramainya orang tua dah ada sini. Ya sepatut tajuk khutbah tu kena letak hormati orang tua, kasihi orang muda. Baru kena. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dua pihak. Nah, Nabi kata mana? Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqawwir kabirana wa lam yuwaqir kabirana. Nah, tidak di kalangan kami, Nabi kata, mereka yang tidak kasih kepada orang-orang muda di kalangan kami, dan orang-orang muda yang tidak hormat. Yuwaqir mana tidak hormat. Nah, tidak hormat kepada orang tua-tua kami. Akibat daripada Nabi sebut gitu itulah keesokan harinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terlewat nak pergi masjid. Nah, biasa awak semua hari ni tak tahu apa, pasal apa, ada hijau ke apa, terlewat. Nah, dengar-dengar orang panggil Rasulullah kat takbir lah. Nah, barulah bersiap nak pergi masjid. Tiba-tiba dalam perjalanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terlihat orang tua duduk depan. Orang tua berjalan duduk depan. Orang tua sungguh bokok, pakai tukar, slow berjalan. Jadi kalau nak litah, nak segenar, nak litah, kemarin Nabi sebut dah, bukan di kalangan kami orang yang muda tidak menghormati orang tua.
Ai, tak nak litah ke? Tak sempat pula rakaat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Nah. Duduk main, cepatlah pak cik, jalan cepatlah duduk main lagu tu. Duduk ke belakang. Rupa-rupanya sampai di masjid, orang tua tu tak pergi masjid. Orang tua tu U-turn pergi Kelai. Nah, saya orang kata, pak cik, masjid duduk ni ke kono? Dia kata, aku orang Yahudi ya. Kalau aku tahu lagu ni, tak ada lagi aku litak ya. Rupa-rupanya orang Yahudi. Sayyidina Umar kamu naik masuk dalam masjid, terus hakat takbir. Nah, rokok. Maka dapatlah orang panggil serta tamak ninah dalam rokok Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat rakaat. Bila dapat rakaat gitu, Sayyidina Abu Bakar di dalam di dalam rokoknya tu dia kata alhamdulillah, syukur pada Allah Taala, puji Allah Taala, alhamdulillah. Kita kalau rokok ni subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sayyidina Abu Bakar dia kata alhamdulillah. Mujurnya itu sempat rakaat tarawih ini, sempat rakaat semaya hari ni dengan Nabi tidak jadi masbuk lah, muafiq lah maksudnya. Turun Jibril alaihi salam bagi tahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak bangkit daripada rakaat untuk i'tidal lepas ni jangan kata Allahu akbar. Sebelum ni Allahu akbar. Allahu akbar takbiratul ihram, Allahu akbar takbir intiqala, Allahu akbar. Tak ada sami Allah. Tapi oleh kerana peristiwa Sayyidina Abu Bakar tu bersabar kerana mentaati perintah Nabi. Apa? Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana. Bukan di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang tua kami. Dia duk anggap orang tua dia rupa-rupanya orang tua orang Yahudi, bukan orang tua di kalangan orang Islam. Itu pun diterima kasih oleh Allah Taala. Mana? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak bangkit daripada i'tidal, daripada rakaat ke i'tidal, sami'allahu liman hamidahu. Telah mendengar oleh Allah Taala liman bagi siapa hamidahu yang memuji akan Allah Taala. Iaitu siapa yang memuji Allah? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di dalam rakaatnya tadi. Kerana sempat tamak ninah dalam rakaat bersama Nabi, maka dapat rakaat sembahyang. Jadi Allah Taala jawab. Itu baru orang tua Yahudi, belum orang tua kita. Jadi sebab itulah ulama yang kata orang tua ni ada 3. Orang tua yang melahirkan kita, itu tak ada tolak bandingnya. Ibu bapa kita tu. Sebab tajuknya hormati orang tua. Orang tua belaka. Orang tua siapa? Orang tua saya. Ingatkan orang tua awak. Ingat kita orang tua. Orang tu dah orang tua awak. Itu. Orang tua ni ada 3. Katanya ulama. Mana? Orang tua yang melahirkan kita. Orang tua yang menikahkan kita dengan anak darahnya. Mertua kita lah. Pok mertua kita. Dan orang tua yang mengajari kita segala ilmu-ilmu. Baik bahasa duniawi atau ukhrawi. Ini orang tua. Ini orang tua. Jadi daripada 3 orang tua ni, ulama tanya, hak mana paling lebih sekali orang tua? Orang tua hak lahirkan kita ke? Ataupun orang tua hak menikahkan dengan anak dara dia ke? Ataupun orang tua yang mengajar kita ilmu bahasa duniawi dan ukhrawi? Hak mana hak lebih? Kebanyakan ulama kata orang tua yang paling lebih ni ialah orang tua yang mengajarkan kita daripada tidak tahu kepada tak tahu. Itu. Maka kalau dia sendiri, orang tua yang melahirkan kita, dia juga yang mengajarkan kita. Itu maksud. Maka dia yang paling lebih. Bukan reti buat anak yang orang panggil. Itu ni. Dia pula ajar alif boto, ikra, baca bismillah, baca at-tahiyah, baca Quran muqaddas, surat qadas, apa khatam Quran. Ajar kita kenal Tuhan, ini sifat-sifat Tuhannya, ajar kita ambil air semaya, segala rukun syaratnya, semaya. Dia siapa? Orang tua yang melahirkan kita. Dan dia juga mengajar kita daripada tidak tahu pun tahu. Dia tak ada tolak bandingnya. Takut ada orang tua jenis pandai wak anak. Mana? Wak anak semata-mata. Tak ada ajar apa, suak nasi, suak ubi pitih, tu nak jadi lembu kubah apa ikut mung. Nak banding dengan hak ni.
dengan orang tua yang mengajarkan kita daripada tidak tahu kepada tahu, lebih orang tua yang mengajarkan kita daripada tidak tahu kepada tahu lagi berbanding orang tua kita yang semata-mata beranak reti wa anak saja tapi tak ajar sepatah haram pun ilmu. Itu. Dah. Bukan ada sungguh, ada. Dia tak sempat, dia sibuk, busy. Oh, I'm sorry, I'm busy. Meeting sana sini, mesyuarat sana sini, bisnes sana sini. Nah, anak waktu pergi tiba, nak apa? Sibuk, bau. Anak dia tak ada pengisian, dia sendiri tak mengajar anak. Nah, ini bahaya. Nah, kenapa? Karena madrasah yang pertama itu ialah rumah kita sendiri. Nah, madrasah yang pertama itu adalah rumah kita sendiri. Sebab itulah setengah daripada ulama mensyarahkan hadis Nabi bila ditanya kepada Jibril, mata sa'ah, bila berlaku kiamat. Nabi kata tidaklah orang yang ditanya ni lebih mengetahui daripada orang yang menanya. Tapi Nabi menyebut asyratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Setengah daripadanya mana? Antalida amata rabbataha. Apabila melahirlah oleh seorang ibu akan tuannya. Apa maksud? Ibu melahirkan tuan dia. Artinya sistem pendidikan anak-anak tu rosak sejak di rumah lagi. Belum sampai sekolah. Rumah tu rosak dah. Mak pak tak ada ajar berapa, istizwa, nasi. Nak makan minum. Itu saja. Tapi tarbiyah, pendidikan, akhlak, adab, ilmu tak ada diajar. Tu tak situ pun rosak apalagi sekolah pun. Gitu. Karena tanpa ilmu ni martabat kita tak ada beza dengan lembu kubah. Nah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulal ilm, kalau tidak kerana ilmu, lakana an-nasu kal bahai. Pasti manusia tu seperti bahai, natang. Nah, Hasanul Basri dia kata apa? Laulal ulama, kana an-nasu kal bahai. Kalau tidak kerana ulama, manusia ni pasti seperti natang. Karena ilmu itu ialah pusaka yang diwarisi oleh para nabi kepada ulama. Al-anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mempusakai dinar atau dirham. Dinar, dirham, nar, dinar, nar itu api. Dirham apa? Hampa. Sebab itu panggil dinar, dirham. Kita panggil RM, tak ada apa, beres selesai. Nah, dinar, dirham. Artinya orang pergi dinar, dirham. Tak kena buat. Tak kena cara cari, tak kena cara belanja, nar jawab dia. Nah, tak kena cara belanja, nah mana? Nah, banyak hipung saja, orang mari minta sedekah kau gapo, pakai miskin apa? Itu aku. Nak mu cari usahalah. Dirham apa? Hampa mu akhirat esok. Nah, itu agak rak gitu. Walaupun kita RM, kita kena anggap dinar dirham juga. Ini nah, ini silap buat itu. Apa tadi nak ayat? Nabi tidak mewarisi dinar dirham. Lepas tu apa hak Nabi, para Nabi tinggal? Innama yuwarrisu ilma. Para Nabi itu meninggalkan ilmu. Maka yang mengambil pusaka daripada para Nabi yaitu ilmu dipanggil ulama. Alim. Mufradnya alim. Nama-namanya ulama. Nah, mana? Manit tasafa bil ilmi. Mereka yang bersifat dengan ilmu. Ilmu dengan diri dia tu sifat dengan zat, tidak boleh bercerai tanggal. Berjalan pun ilmu, bercakap pun ilmu, diam pun ilmu, duduk pun ilmu. Gitu. Itu bawa alim. Bagi kita ni bercakap yang bunyi macam ilmu. Nah, keluar masjid ni, cabut kopiah, cabut serban, wajing. Tak, wow, rock sangat. Tak ada lah, orang kita bukan orang alim. Ngaji orang alim je, tolong kopi paste bagi ke demo je. Ni. Orang alim sungguh bukan macam kita. Dah? Orang alim sungguh ni, diam pun ilmu, jalan pun ilmu, bergerak pun ilmu, cakap pun ilmu. Pendek kata, apa saja gerak-geri dia, ilmu. Bila kita bersuhbah dengan dia, walau dia tak mengajar pun, kita dapat ilmu. Nah, walau kita mengaji ni bak sabar, masya-Allah sabar. Belebuk kita, hancur kita mengaji. Tapi bila kena diuji tak reti nak sabar. Nah, sebaliknya kalau kita bersuhbah dengan orang berilmu tadi, nah,
Kita baik dengan orang berilmu, kita bersohbah dengan orang berilmu tadi. Walaupun kita tak belajar bab sabar. Apa sabar? Definisinya. Nah, ayatnya, dalilnya tak belajar kita. Tapi kita duk baik, duk bersohbah dengan orang alim. Bila dia kena ujian, kita pun tengok. Ni sabar. Jerakit kita. Boleh contoh. Itu orang alim. Itu orang alim. Jadi lebih orang alim. Orang lebih sungguh. Sebab tu Nabi kata, laulal ulama. Hasan Basri kata, laulal ulama, lakanan nasu kalbah. Kalau tidak kerana ulama, manusia ni pasti seperti bahaim. Apa? Penateh binatang. Itu kan. Penateh dah. Nah. Tu lapar cari makan, nak bini cari bini. Nah. Sakit perut cari jambe. Nah. Nak tidur cari kandek tu. Tak serupa penateh serupa lah dah. Kita. Kalau tu kita tak ada beza dengan penateh kita. Yang menaik taraf kita ni tidak seperti menateh. Karena menateh ni apa? Menateh ni apa? Hayawan ni mana zuhayyin, yang mempunyai sifat berhidup. Apa? Al-mutaharrik bil iradati, yang bergerak dengan kemahuan sendiri. Itu panggil hayawan. Nanti kita kata al-insan hayawanun natiq. Manusia ni hayawan natiq. Hayawan apa? Bukan hayawan tu makna menateh. Hayawan tu dengan makna zuhayyin, yang mempunyai sifat berhidup. Hidup kita ni ada dengan roh. Maka al-mutaharrik bi iradati, kita boleh bergerak dengan kemahuan kita. Nak pergi sana, nak pergi sini. Tak sama dengan batu, kayu. Dia tak bergerak dengan kemahuan dia. Dia duduk senyap situ lah. Kalau orang lepak baru dia bergerak. Dia tak boleh bergerak dengan kemahuan dia. Sebab tu tak betul bila kita berjalan-jalan, sepak batu. Darah kaki. Dah bodoh batu ni duduk sini. Tak kena. Batu tu tak bodoh. Mung tu hak bodoh. Batu duduk situ lama dah ni. Dia tak bergerak ke mana. Mung tu hak tak nampak dia. Hak bergeraknya mung bukan batu dah. Batu tak bergerak dia senyap. Dia tak boleh gerak mana-mana. Nah, dia nak pun tak boleh. Kena orang lepak baru bergerak. Kena Tuhan sendiri menggerak baru dia bergerak. Batu, bukit, buka, gunung, gana, pokok ni panggil jamadah. Kita dipanggil hayawan. Lembu, kobra, ayam, itik, gajah, rimau, apa? Ya, apa hayawan? Maknanya yang mempunyai sifat berhidup, bergerak dengan kemahuan sendiri. Kalau setakat tu tak ada beza dengan lembu, kobra, ayam, itik, gajah, rimau. Jadi hak beza kita je. Kita ni ialah insan apanya? Diberi ilmu. Nah tu. Sebab tu kalau orang tak mengaji, tak usaha nak dapat ilmu, tak ada beza sungguh dia dengan menateh. Maka kerana tu kata setengah ulama, hak lebih sekalinya ialah orang tua hak mengajari ilmu duniawi dan ukhrawi untuk kita. Ini orang tua hak lebih berbanding dengan hak tadi. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang menikahkan kita dengan anak dara dia, dengan orang tua yang mengajari kita. Nah, hak ni hak lebih sekali. Kalau nisbah orang tua yang melahirkan kita tu memang betul-betul lahirkan saja, pandai awak anak tak reti rasa nak mengajar apa ni. Maka hak inilah hak paling lebih baik. Maka berbuat baik kepada orang tua. Hamba tak tahulah khutbah ni tajuk dia orang tua ni orang tua kita ke, mana ibu bapa ke, atau orang tua umum, wallahu alam. Sebab tu khutbah tak tengok lagi. Cuma yang tajuk tazkirah ni serupa dengan khutbah. Dia style masjid negeri dia. Masjid negeri. Kalau tentang orang tua kita, maka besar sekali perintah Allah Ta'ala supaya kita berbuat baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memperdu, wa qadha telah memperwajib, rabbuka oleh Tuhan engkau, alla ta'budu illa iyyahu, akan bahawa kamu ini beribadat tidak kepada selain daripada Allah. Artinya ibadat kita hanya kepada Allah, tidak kepada selain daripada Allah. Wabil walidaini ihsana. Tu selalu dah buat bagi. Lepas dari menyatakan tentang kita ni mesti mentauhid hanya pada Allah, mesti berakidah kita hanya kepada Allah, mesti ibadat kita hanya kepada Allah, buat mari lalu wabil walidaini ihsana, dan dengan dua ibu bapa kamu, dengan dua ibu bapa kita mesti kita berbuat baik. Setara mana berbuat baik itu? Hingga-hingganya kalau dia sampai kepada umur yang tua. Ni ujian besar anak ni bila mak pak tu tua.
Teka homo dia muda tu tak apalah. Nah, dia tak nyanyuk, dia segar sehat. Nah, boleh cari makan lagi sendiri. Itu tak ada apa ujian mana. Tapi kalau dia sampai masa tua, tu ujian besar untuk anak. Ujian sungguh. Nah, kalau nyanyuk lagi ujian. Kena pula ada penyakit. Nyanyuk tambah penyakit. Berok merata. Anak. Kalau betul-betul orang panggil anak tu nak syurga, tak apa. Kalau anak tu tak kena akhirat, tak kena syurga, tak kena neraka, tak kena yang hak tu hak, yang batil tu batil, sudah mopok dia ya tinggal. Nah, ataupun yang kurang ajar, ya sepak tu. Maka tu dia kata fala takullahuma uffin. Jangan kamu kata jangan. Dia kata jangan kata je, tak apa tak apalah tu. Ni ada juga jenis pahal literal Quran. Ini jangan bahaya. Nah, ada orang pahal gitu. Nah, dia kata wala taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Hampir zina tu jangan. Zina tu tak ada hal lah. Quran tu tegah jangan hampir je. Zina tu tak ada tegah. Tak ada wala tazni, ada itu. Tak ada lah Quran wala tazni, jangan kamu berzina. Tak ada. Wala taqrabuz zina, jangan kamu hampir zina. Hampir pun jangan. Hampir jangan. Kalau berzina tu tak apa kok, gitu. Itu tak boleh kita pegang dengan sahih ayat Quran itu, tak boleh. Sebab tu kena ada orang panggil apa? Kias dan sebagainya. Nah, kalau tegah orang panggil hampir pun ditegah. Mimbabil aula, kalau rapat dekat itu orang panggil kiasun aulawiyah. Nah, ataupun tegah daripada hampir itu lebih mubalarah daripada tegah daripada perbuat. Supaya contoh orang tua. Orang tua ni bila tengok anak dia duduk di tepi telaga buta, dia nak tegah lagu mana kalau orang tua betul-betul cerdik, tidak orang tua bodoh. Dia nak tegah macam mana anak dia? Jangan terjun kau, jangan main tepi tu. Gitu. Nak tegah mana? Jangan terjun. Mana main tepi tu. Tepi ni perlu hilang apa ni? Orang tua yang cerdas, orang tua yang cerdik, pasti dia kata awak, jangan main tepi tu. Lari. Tepi pun jangan main. Nah, usah kena terjun masuk, tepi pun jangan main. Tu orang tua cerdik. Kalau orang tua bodoh tu main tepi tu tak apa, jangan terjun je dah, jangan terjun. Main tepi tu tak apa. Dia pun buat, minum kopi dengan guru, pluk bunyi. Mana anak aku dah ada. Masuk laga lah nak munya. Moga tegah. Jangan menyelal dalam laga, jangan masuk laga ya. Nah, tengok. Jadi sama. Tuhan tu tak tegah zina, bukan kerana orang panggil zina tu tak apa. Lepas tu tegah daripada hampir kerana apa? Zina lagi sangat berat. Nah, jalan nak pergi ke zina tu pun berat dah. Apatah lagi diri zina. Itulah tu. Jangan kita faham zahir-zahir, zina tak apalah, jangan hampir je. Berat gitu. Sama juga ni. Fala takullahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu kata jangan kamu herdik orang tua kamu. Jangan kamu jangan marah-marah orang tua kamu. Jadi tak boleh marah. Tak boleh. Lepas tu tapal terus boleh tumbuk terus, lutut terus. Dalam Quran tak sebut fala tadribu lahuma, ada? Ada dalam Quran. Jangan pukul kedua ibu bapa kamu. Nah, fala taekwondo lahuma, fala silatahuma. Ada dalam Quran itu? Tak ada. Boleh taekwondo dengan abah kita nak marah, jangan jangan herdik, gigi pentapa orang tua kita. Itu dulu. Temu tapa aku ajar punya anak. Saya tak kurang ajar ayah. Kata ni, Al-Quran hanya menegah untuk herdik saja. Saya tak herdik orang tu. Saya tampar ya. Gitu. Tak boleh lah. Kalau herdik saja pun ditegah. Kalau saja orang tua pun ditegah. Mimbabil aula. Lebih-lebih lagi. Ini yang panggil kiasun aulawiyah. Kias ni ada banyak kias. Kias istiqra'iyah, kias kias mantiqiyah ni ia ada dekat dengan 9 kias. Ni orang panggil kiasun aulawiyah. Kias dengan hak lebih utama gitu. Mimbabil aula, lebih-lebih lagi. Jadi jangan kita kata
cukuplah pakai Quran sajalah, Quran. Tak pakai hadis, Quran hadis cukup. Jangan. Quran hadis itu naqal. Ijma' ulama, qiyasul fuqaha, qiyasus sahih, ini akal. Kenapa pakai akal? Tak pakai akal berat. Itu aja tadi ya. Pakai Quran saja, hadis saja. Gitu. Setengah daripadanya orang pakai hadis saja. Man nama au nasiya salatuh falyusalliha idza dzakaraha. Hadu. Man nama, barang siapa yang tidur, au nasiya salatuh, atau dia lupa dia mengerjakan sembahyang, falyusalliha, maka hendaklah dia qada sembahyang dia idza dzakaraha, apabila dia ingat. Jadi ada yang kata, kalau kita tidur baru kita kena qada, atau kita terlupa baru kita kena qada. Jadi kalau kita sengaja dah nak sembahyang, qada apa free gitu lah. Ada. Ada, memang ada. Dan ulama pun ada berpegang itu, bukan tak ada. Bukan orang jahil lah, ulama pun ada. Tapi walaupun ulama sendiri yang berpegang seperti itu, tetaplah juga qaul tu qaul yang mardu, tertolak, marjuh, lemah, ni sebuah dalil. Nah, gunakan akal pun juga dah. Kalau orang sepak bola kena cermin kereta kita nak tanya dia sengaja ke tak sengaja? Tanya. Nah, pecah cermin kereta kita. Awak sengaja tak ni? Nah, saya tak sengaja, cik. Tak sengaja, ganti. 1000 ni cermin kereta. Tak, saya memang sengaja. Sengaja? Tak apa, balik lah, free. Orang bodoh mana boleh pergi malam tu? Nah? Lepas tu hutang Allah Ta'ala, dainullah tu lebih berhak untuk dibayar lah gitu. Jadi sebab tu tak boleh Al-Quran dan Sunnah ni kita faham dengan secara zahir, literal begitu, tak boleh. Mesti dengan disepadukan dengan akal. Apa akal sini? Bukan semata-mata akal kita. Ijma'ul ulama dan qiyasus sahih, qiyasul fuqaha. Itu barulah Al-Quran dan Sunnah itu difahami dengan benar. Dah? Buat apa dah? Bunyi dah? Zuhur masuk dah? Masuk dah? Dari 2 minit lagi insya-Allah. Jadi sebelum daripada kita nak berhenti ni, sebagai maklumat lah pada para hadirin sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, pondok kita tu di Sungai Buloh tu masih lagi orang panggil dalam proses untuk pembelian tanah. Jadi kitanya beli dah tanah tu, 1 juta, cukup dah 1 juta. Tiba-tibanya baru dapat orang panggil tahu ada pengambilan rizat sungai. Jadi kita tak boleh nak belilah tanah tu, mujur tak pergi sign lagi lah. Kita pergi cek dulu, di pejabat tanah ke apa, tak boleh. Jadi sekarang ni kita duduk tengah cari tanah di berhampiran juga, ada 2 ekar tapi lebih sikit lah, tidak 1 cukup 1.3, 1.3 ada 300,000. Jadi minta supaya para hadirin semua doa lah, mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Ta'ala urusan pembelian tanah ni, supaya kita yang boleh, orang panggil pelajar-pelajar kita tu boleh mengaji dengan selesa. Lain kita duduk menopel, duduk nyewa ni tak selesa lah, kurang selesa. Pelajar pun hanya cukup untuk 30 orang je. Tu pun paling lemah dah, 30 orang tu lemah dah. Tak cukup tempat duduk. Dan pondok kita ni para hadirin semua, tidak ada yuran bulannya kita letak. Tak ada. Jadi belajar tu free. Lillahi ta'ala sengaja-sengaja. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang, membantu, pergi hantar laut ke apa, boleh. Pergi hantar laut, pergi hantar berah ke apa, dipersilakan. Untuk pelajar-pelajar pondok kita tu boleh meneruskan orang panggil kehidupan dia untuk belajar di pondok, insya-Allah. Jadi hamba rasa cukup setakat tu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Boleh? Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا La ilaha illallah sayyidina Alhamdulillahil qail wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian
Marilah bersama-sama kita memperkasakan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Hormati Orang Tua. Hadirin Jumaah yang dirahmati Allah, ajaran Islam mengajar kita untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Hormat bermaksud memandang tinggi kepada seseorang dengan memberi layanan yang penuh sopan, memuliakan, mengetahui batas pergaulan dan beradab. Sikap dan amalan menghormati orang tua merupakan kunci kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup. Sikap ini perlu ada pada setiap individu. Tidak kira muda, kaya, miskin, berpangkat atau berjawatan, ia merupakan tuntutan dalam ajaran Islam dan selari dengan prinsip dakwah yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam menghormati dan menyayangi orang tua, seperti mana hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Amr bin radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Rawahu Tirmidzi. Muslimin sekalian, nilai atau rasa hormat kepada orang tua boleh diterjemahkan dalam pergaulan dan hubungan harian, di mana sahaja mereka berada, sama ada di masjid, tempat awam dan sebagainya. Terdapat banyak cara untuk menghormati orang tua, seperti memanggil mereka dengan gelaran serta panggilan yang baik dan selayaknya bagi mereka. Semasa berinteraksi dengan orang tua, kita mesti prihatin dengan umur mereka. Kadangkala kita terlupa bahawa jurang umur menjadi faktor berlakunya komunikasi yang kurang berkesan. Bercakaplah dengan bahasa yang sopan dan merendah diri jika ada perkara yang tidak betul yang dilakukan oleh mereka dan kita ingin menasihati mereka. Gunalah saluran yang betul serta menjaga adab yang baik, seperti menggunakan bahasa yang lemah lembut. Ini kerana orang tua merupakan golongan yang sensitif dan perlu disantuni dengan sebaiknya. Begitu juga berjalanlah di belakang atau di sisi mereka, dan bukan di hadapan orang tua sebagai tanda hormat. Jika dinasihati, jadilah pendengar yang baik, meskipun kadangkala kita tidak bersetuju dengan apa yang dibicarakan. Apa yang penting, jangan sesekali menjatuhkan air muka dan maruah mereka dengan memalukan mereka di khalayak ramai. Mereka golongan yang berhak dihormati dan dimuliakan. Apabila hilang rasa hormat, maka lahirlah sifat sombong dan bongkar. Orang yang tidak mempunyai kasih sayang tidak akan disayangi. Ini ditegaskan oleh Nabi SAW melalui hadisnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, innamal lam yarhamu lam yurham. Sesungguhnya sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak akan dikasihi. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, perlu kita sedari menghormati orang tua termasuk dalam amalan-amalan sunnah. Perkara ini diperingatkan oleh Nabi SAW melalui hadis baginda daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhumah bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Bukanlah termasuk golongan kami mereka yang tidak mengasihi anak-anak kecil kami dan tidak pula menghormati orang tua kami serta tidak menyuruh yang ma'ruf dan melarangkan mungkar. Rawahu Tirmidzi. Sejak akhir-akhir ini sikap menghormati orang tua semakin terhakis dalam masyarakat, khususnya kepada golongan remaja. Mereka dilihat seolah-olah tidak terdidik dengan sikap menghormati orang tua. Saban hari kita melihat amalan yang pernah dijadikan amalan yang baik sejak zaman berzaman tidak dipraktikkan lagi pada hari ini. Ia semakin hilang
dan tenggelam dalam arus pemodenan seperti amalan meminta izin jika melintas di hadapan orang tua. Selain itu, senario yang dapat dilihat adab berbicara penggunaan media sosial seperti tidak menghormati orang yang lebih tua yang mempunyai banyak pengalaman dalam asam garam kehidupan. Terdapat bahasa cercaan, hinaan dan kata-kata kasar yang bersifat emosi kerana amarah yang menyinggung perasaan orang tua. Ini merupakan satu situasi sedih terhadap anak-anak muda yang tidak mempamerkan akhlak yang baik terhadap orang tua. Pada hari ini, ramai ibu bapa yang berlomba-lomba mahu melahirkan anak-anak yang pintar dan mahir dalam pelbagai bidang jawatan dan kedudukan, namun terlupa untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan anak-anak. Amalan hormat menghormati, saling membantu, mengetahui batasan pergaulan dengan orang tua. Adab bercakap bukan lagi menjadi perkara utama dalam kehidupan. Perlu diingatkan, amalan menghormati orang tua sangat ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis baginda yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril alaihi salam amarani an ukabbira," bahwasanya Jibril alaihi salam telah menyuruh untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Rawahu Ahmad bin Hanbal. Dalam menghadapi suasana ketika ini, marilah sama-sama kita luangkan masa untuk menziarahi orang-orang tua di kawasan persekitaran dan kejiranan kita. Boleh jadi ada dalam kalangan mereka yang terkesan hidupnya tanpa dipedulikan. Rebutlah peluang untuk menyantuni mereka dengan bertanya khabar serta menunaikan hajat keperluan mereka. Mereka golongan minoriti yang terbiar akibat hidup bersendirian dalam kedhaifan, maka inilah peluang untuk menghulurkan bantuan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, keutamaan yang sewajarnya perlu diberikan kepada orang tua. Dorongan dan sokongan bersifat dalaman dengan kasih sayang, bertanya khabar selain membantu meringankan bebanan dan tekanan emosi. Begitu juga keutamaan membantu orang tua yang tidak mempunyai waris atau telah ditinggalkan oleh anak serta tiada saudara mara yang datang menziarahi mereka. Akhirnya mereka ditempatkan di rumah dan di pusat kebajikan tanpa kerelaan, bagai layang-layang putus talinya. Maka situasi ini mengandung kesedihan berpanjangan hingga ke akhir hayat mereka. Apa yang mereka harapkan kebahagiaan dan ketenangan hidup di penghujung usia, namun segala impian sukar menjadi kenyataan. Walaupun peranan dan tanggungjawab sebagai anak telah dititik beratkan sejak di bangku sekolah supaya menunjukkan sedikit belas dan ihsan serta keprihatinan dengan menjaga kebajikan mereka, namun begitu terdapat segelintir masyarakat apabila ibu bapa telah tua, anak-anak mula mementingkan diri sendiri, lagi mengambil jalan singkat dengan menghantar mereka ke pusat jagaan, ditinggalkan di hospital, masjid atau di tempat awam. Terdapat dalam kalangan warisnya menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab kepada pusat jagaan untuk menjaga mereka dan tidak lagi menjenguk atau bertanya khabar atas pelbagai alasan sehingga mereka meninggal dunia. Oleh itu, sayangilah dan hormatilah orang tua, karena ia merupakan amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkanlah sisa umur kita untuk berbakti kepada mereka, karena sudah pasti suatu hari nanti kita juga akan merasai tua dan melalui bagi umur terakhir dalam kehidupan. Hadirin jemaah sekalian, antara pengajaran daripada khutbah hari ini untuk dijadikan pedoman dalam hidup kita adalah: pertama, setiap muslim hendaklah menjadi individu yang menghormati orang tua untuk jaminan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, setiap muslim hendak sedar bahawa menghormati orang tua adalah amalan dan perbuatan yang baik dan mulia, bahkan dituntut oleh Islam. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memupuk sikap saling menghormati dan bertoleransi antara golongan yang tua
dengan golongan yang lebih mudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan kami jadikan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah dan telah melahirkannya dengan menanggung susah payah. Sedang tempuh mengandung berserta dengan tempuh menceraikan susunya ialah dalam masa 30 bulan. Setelah itu besar sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia dengan berkata, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Suratul Ahqaf ayat yang ke-10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نسالك ان كل هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا كربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا وان ترزقنا من لا تحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menguasai diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Dalam masa yang sama kita terus berdoa agar seluruh negara kita senantiasa dirahmati dan dilindungi dari segala bentuk bala bencana, ancaman serta penularan wabak COVID-19. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa. Berdisiplin dengan sentiasa mematuhi SOP dan ambillah pengajaran atas apa yang berlaku. Berhati-hati dan beringatlah selalu, walau kita diberi sedikit kebebasan untuk bergerak, ini kerana negara masih memerangi wabak COVID-19 ini demi keselamatan diri kita serta masyarakat keseluruhannya. Bagi yang terkesan dengan wabak ini, janganlah mengambil jalan mudah dengan memudarat dan menyakiti diri sendiri. Kita mestilah berjiwa besar, sabar dan kuat mental serta fizikal berasaskan keimanan yang mantap. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
sayyidil mursalin wardallahu ma'an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatikas samadaniyah jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Hajj Ibnil marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Syah Al-Hajj. Allahumma adimil auna wal hidayata wat taufiq was sihhata was salamata minka li wali ahdi Selangor Tengku Amir Syah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Syah Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa. Kami bersyukur kehadrat-Mu yang telah mengerniakan kami rahmat dan keberkatan kepada negeri ini yang terus sejahtera dan maju serta rakyatnya bersatu padu di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa meninggikan kalimah dan agama-Mu. Hindarilah kami dari kelemapan dan kegolongan yang suka mencela dan mencaci dan menghina agama-Mu. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قالوا ادعوا يستجيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله الرحمن الرحيم يا مالك الملك يا قدوس رزقك يا الله. أنت مسلك الوجود والوجود يا الله. أنت مسلك الوجود يا الله. على الكريم يا رب سلك يا رب سلك يا الله. يا مالك الملك لا إله إلا الله. سبحان كل الله. بسم الله وعلى يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من القصور والجاهل رب اجعلنا في الصلاة والحق والحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.